السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, katanya wasu'ul dhanni billahi, wasu'ul dhanni, dan baik dan buruk sangka pada Allah Ta'ala, wa bi khalqillahi wat tasghiru lima 'azama Allah min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin wa kullu dhalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikati bal ba'du dhalika mimma yudkhilu fil kufri wal a'yadu billahi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa su'ul dhanni, dan su'ul dhann, iaitu atah kepada al-israru ala ma'siyatillah. Sebahagian daripada maksiat hati itu ialah su'ul dhann, buruk sangka billahi, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala mentafsirkan lagi, menjelaskan lagi su'ul dhann billah tu wahuwa, dan bermula dia su'ul dhann billah itu khabar haramun, itu haram, khabar itu haram. Haram tu mithlu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa. Bermula dia tahrimu su'il dhanni, pengharaman su'ul dhann pada Allah Ta'ala itu khabar mithlu su'il qawli ay billahi, seperti mana buruk cakapan pada Allah Ta'ala. Buruk cakapan pada Allah Ta'ala dilarang, begitu juga buruk sangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dilarang. Jadi dia panggil dua-dua dosa belaka lah. Cuma misu'ul qaul tu nisbah zahir, nisbah zahir sebab kut mulut. Ni nisbah batin hati, su'ul dhann billah juga dosa. Yakni su'ul dhann billah ni bila terjadinya su'ul dhann billah ni, iaitu bila kita tak dapat sesuatu yang kita nak. Tu bila waktu tu boleh berlakunya su'ul dhann billah. Jadi kita sentiasa husnul dhann billah. Apa sahaja yang terjadi, baik atau buruk, semuanya ada kebaikan dia. Kita kena ada rasa begitu. Tambah kita orang belajar lah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair su'ul dhanni billahi azza wa jal. Mudah, simple saja. Dia kata apa? Dia kata su'ul dhanni bermula, akbarul kabairi bermula sebesar-besar dosa daripada segala dosa-dosa besar.
Itu su'udzanni. Jadi akbarul kabair idhafat bimakna min lah, min litab'id, ay akbaru minal kabair. Sebahagian dosa-dosa besar daripada dosa-dosa besar ialah khabar su'udzanni, buruk sangka, billahi, pada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Akhrajahu ad-Dailami, telah berkata akhraja hadzal hadits, telah mengeluarkan akan hadis oleh ad-Dailami, iaitu dalam ta'liq sebut fi al-Firdausi bi ma'thuril khitab, dalam kitabnya Al-Firdaus bi ma'thuril khitab, wa Ibnu Mardawaihi, dan Ibnu Mardawaihi, kaza ay aqulu qawlan kainan kaza al-mazkuri, aqulu berkata ia oleh aku, qawlan akan sebagai perkataan, kainan yang adalah ia perkataan itu, kaza ay kaza al-mazkuri seperti yang tersebut ta'alluq fi zawajiri, dalam kitab Az-Zawajir, iaitu kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dalam bab yang berkaitan dengan, yang bahaskan berkaitan dengan dosa-dosa besar dalam kitab Az-Zawajir tersebut. Asal itu adalah dia punya nama penuh dia tu. Kita pun tak ingat nama penuh tajuk dia tu. Nama penuh tajuk tu dia, Az-Zawajir an iqtirafil kabair, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Boleh rujuk situ, kita asal Az-Zawajiru an iqtirafil kabair. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata syarih lagi, wa qala Sufyan, telah berkata oleh Sufyan. Sufyan mana ni? Kena tengok sini, tahqiq tak ada. Sufyan Ibnu Uyainah ke Sufyan Ats-Tsauri, antara dua tu. Man aznama dhanban fa'alima anna Allah Ta'ala qaddarahu alaihi wa raja ghufranahu ghafara Allah lahu dhanbahu. Man aznaba, barang siapa yang telah melakukan telah melakukan dosa, ia man akan azanban, akan satu dosa. Zanban maf'ul bih, melakukan akan satu dosa. Aznaba yudribu iznaban, azanban tu jadi maf'ul bih lah. Melakukan ia man, melakukan dosa, melakukan kesalahan ia man akan satu kesalahan. Fa'alima, dan mengetahui ia man, annallaha, jumlah ini maf'ul, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala, Allah isim anna, qaddarahu khabar anna, qaddarahu telah mentakdir ia Allah. Sufyan Uyainah, situ ada ta'liq Sufyan Uyainah. Okey, cantik tu. Tulis Sufyan Uyainah. Sebab Sufyan ada dua, ta'liq ni pun tak ada. Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ada yang ta'liq Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi fa'alima Tsauri pula hang ni. Petang-petang pun mengantuk ke apa? Aduh lah, teruk tu ya. Man aznaba dhanban fa'alima anna Allah, maka mengetahui ia man tadi, anna Allah, akan bahwasanya Allah Ta'ala qaddarahu telah mentakdirkan ia Allahu akan dhanban tadi, alaihi alaman. Dia tahu yang takdir itu Allah Ta'ala. Tahu i'tiqad ni, i'tiqad ni wajib lah. Memang wajib i'tiqad kata daripada Allah belaka buat baik ni. Cuma diri dia tu jangan redha lah. Itu saja. Kemudian bukan takat tu, wa raja ghufranahu. Di sini dia punya syahid itu. Raja ghufranahu, dan mengharap yang tadi ghufrana az-zambi, mengharap akan pengampunan nyonya dosa. Ampun akan dosa. Ghufranahu idhafat masdar pada maf'ul, mengampun akan dosa. Raja ghufranahu memang maf'ulun bih lah. Raja fi'lun wa fa'ilun. Ghafarallah jawab man syartiyah, ghafarallahu lahu dhanbahu dhanba man aznaba dhanban. Ghafarallahu, dan maka niscaya mengampunilah ia oleh fa'il Allah baginya, bagi man aznaba tadi maf'ulun bih, dhanbahu akan dosa nyonya man aznaba tadi. Itu. Jadi itu kata Sufyan Ats-Tsauri, bukan kata hadis Nabi SAW kan. Kata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Hakadha ma nuqila fil ihya'i. Demikian hakadzal
al-maqul min Sufyan ats-Tsauri, hakadha al-maqul min Sufyan ats-Tsauri ma nuqila. Bermula seperti seperti demikian itulah ma barang nuqila yang dinukilkan akan dia akan barang. Naib fa'il daripada ma. Hakadha ma nuqila ta'alu fil ihya'i ay fi ihya' al-ulumiddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-12 muka surat 2313. Tengok sendirilah. Tu dia ambil nukil perkataan Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Tu. Jadi dia kata dia mengharapkan bahawasanya supaya Allah Taala mengampuninya kerana dia mengetahui yang mentakdirkan Allah Taala. Saya Allah Taala akan mengampuni dosanya. Tapi kena tengoklah dosa dengan Allah Taala macam ni lah. Okeylah, kalau dosa dengan makhluk tak boleh ampun lagi, kena pergi minta pergi berikan hak dia, memberikan hak yang dizalimi tersebut kepada orang tu, baru Allah Taala ampun. Wa bi khalqillahi atahbada billah ay su'udzan bi khalqillah. Su'udzan dengan makhluk Allah. Khalqi bi ma'na al-makhluq. Makhluqillah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimina sifat khalqi yang muslim sekaliannya. Sifat yang kedua allazina yang mana khalqillah itu khalqi bi ma'na al-makhluq. In itlaqil masdari wa iradatil maf'ul. Hum ialah bermula mereka itu khalqullah itu bukan hum mutada aid kepada allazina. Bermula mereka itu allazina ialah ahlul khairi, ialah ahli kebaikan. Ahli muslim itu ahli kebaikan, ahli yang baik. Ahli yang baik. Jadi bukannya apa nama tu orang fasik. Dia orang baik lah, maksudnya kita pandang su'uzon pada dia. Kita su'uzon pada dia, maka hukum dia haram. Sebab dia orang baik, orang soleh. Beza dengan orang fasik. Orang fasik tak apa. Orang fasik tak apa ni apa bila zohir. Jangan kata bila dia ni fasik dia tak buat benda fasik tu kita su'uzon ni. Tu jam kan tu. Dia fasik, dia buat benda fasik tu zohir, memang tu benda tak betul. Tu memang kena lah. Memang kena hukum lah, memang kena tangkap lah. Jangan duk kata atas dasar su'uzon pula. Bi khilafihi ay wa dhalika al-madhkuru kainun, bermula demikian tersebut itu adalah ia bi khilafihi bil fusaqi. بخلاف المذكور بخلاف المذكور من منع سوء الظن بخلق الله المسلمين إلى آخره بالفساق أي سوء الظن بالفساق. سوء الظن dengan orang-orang fasik. Al-fusaq jamak taksir bagi fasikun ni fusaq al-fasaqah. Banyak jamak taksir dia fusaq, jamak taksir dia al-fasaqatu, jamak taksir dia. Minhum daripada mereka itu al-muslimina. Jadi kalau orang fusaq sama jugalah orang zalim dan sebagainya. Tu lain cerita lah. Fala ithma fi nahwi ma yadhharu minhu. Tu yang kata tu kalau zohir. Jangan kalau tak buat apa tiba-tiba kita su'uzan, tu jam. Fala maka tidak isma isim la nafil jinsi fi ta'lu satu mahzuf kainun khabar la. Fala isma kainun fi nahwi ma yadhharu minhum, maka tidak ada sama sekali jenis dosa yang sabit ia pada umpama barang yang zahir ia barang maksud kena kepada apa yang fi'lul fasiqi lah, perbuatan yang fasik, apa yang zahir daripada mereka, minhum daripada mereka itu al-fusaq. Kenapa? Qala ta'ala, ay qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian semua. Tu fi'il amar. Fi'il amar dipanggil fi'lu amri bis-sighah. Dalam syarah kalani dulu. Ini dia panggil fi'lul amri bis-sighah. Ada fi'lul amri bil harfi. Kalau fi'lul amri bil harfi kena dengan fi'il mudhari'. Dia gabung dengan fi'il mudhari' yang selain daripada dhamir mukhatab.
dia kena dhamir ghaib ataupun mutakallim. Adapun dhamir mukhatab kena guna fi'il amr bisirah lah. Anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Wat tasghiri dan tasghir. Silap. Betul lah. Wat tasghiru silap. Atau kepada hak dulu, iaitu al-israr. Mubtada lah. Mubtada muakhar. Tahqiqu. At-tasghir memperkecilkan. Apa memperkecilkan? At-tahqiru, yakni merendah-rendahkan ataupun menganggap remeh. Tahqir. Haqru ni benda remeh, benda kecil. Meremehkan atau mengecilkan. Lima azzamallahu. Tasghir lima lam ta'alluq ma. Pada barang yang azzamallahu, azzamahullahu, yang membesar ia akan barang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Bayan min ta'atin, daripada taat, au maksiatin, ataupun maksiat. Menganggap kecil, mana remeh terhadap perkara yang Allah Taala nampak benda tu besar. Benda remeh, benda baik, kita pandang remeh. Senyum contohnya, kita pandang remeh. Itu masih hati tu. Mana remeh? Buang suatu di jalanan. Sedangkan buang satu perkara di jalanan tu, itu syu'abun min syu'abil iman. Dapat pahala. Benda kecil, dosa. Kita pandang remeh, dosa kecil ya. Tu penyakit hati. Sedangkan di sisi Allah besar. Di sisi Allah tidak ada dosa kecil, dosa besar. Yang dosa kecil, dosa besar yang dibagi fuqaha ni untuk menentukan seorang ni fasik ke adil. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfa Allah taala thalathan fi thalathin. Akhfa Allah, mana tadi? Hilang. Akhfa Allah taala, menyembunyi ia oleh Allah taala, thalathan maf'ulun bih, akan tiga perkara, fi thalathin, pada tiga perkara, akhfa ta'alluq fi. Thalathin akhara lah, tiga perkara yang lain. Apa dia? Ridahu fi ta'atihi. Itu badal. Ridha lah badal bagi salasan. Ridahu, ridhanya Allah, fi ta'atihi, fi ta'atillah, pada ketaatannya Allah Taala. Buat taat pada Allah Taala, di situ ada ridha. Fala tahtaqiranna min at-ta'ati, maka jangan sama sekali. Tahtaqiranna, nun taukid tu, taukid thaqilah. Jadi jangan sama sekali. La tahtaqiranna, asalnya fala tahtaqir. Jangan kamu, jangan tu la nahi. Jadi bila la nahi majzum, asalnya la tahtaqir, majzum. Kemudian tambah pula nun taukid. Kaedah dalam syarah kalam ni apa dia? Kenalah ra tu baris mansub. Kerana nak bagi dengung nun. Kalau tidak akan bertemu apa? Bertemu dua sukun. Bertemu dua mati, maka tak boleh. Dia akan jadi tartaqirna. Tak kena. Ra tu mati, nun tu mati dah. Nun mati dengan nun berbaris. Tu ya, jadi nun taukid thaqilah. Kemudian ra pula mati, maka bertemu iltiqa'us sakinain, wa huwa mustahilun. Maka dibariskan baris atas. Minat ta'ati, daripada ta'at, syai'an maf'ulun bih, akan sesuatu. Jangan kamu pandang rendah, kerana redha Allah Ta'ala pada perkara yang ta'at, walaupun kecil. Wa ghadabihi, wa ghadabahu, atau pada kata ridha. Wa ghadabahu, dan marahnya Allah Ta'ala, fi maksiyatihi, pada maksiatnya Allah Ta'ala. Yang ini melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita kata fi maksiyati syakhsi, dhafat masdar pada fa'il. Wa ghadabihi, ghadabillah, dhafat masdar pada fa'il. Fala tahtaqiranna, tafri' idza alimta dhalika al-madhkura min kauni ghadabihi fi maksiyatihi, fa'aqulu laka, maka berkata ia oleh aku pada engkau, la tahtaqiranna, asal la tahtaqir, tambah nun taukid thaqilah, la tahtaqiranna minal ma'siyati, daripada maksiat, ta'alluq mim pada tahtaqiranna, syai'an, akan maf'ulun bih, sesuatu pun, syai'an min maksiyatihi, sesuatu daripada maksiat kepadanya, ataupun syai'an minal maksiyati, boleh juga, ataupun minal maksiyati, jamak, boleh juga. Wa akhfa waliyahu, dan menyembunyi ia Allah Ta'ala waliyahu, akan walinya Allah Ta'ala, fi khalqihi, fi makhluqihi, pada makhluknya Allah, itlaq masdar, no isim maf'ul. Khalqihi ay makhluqihi,
makhluknya Allah. Fala tahtaqiranna minhum, maka jangan menghindarkan, memandang rendah ia oleh kalian, oleh kamu, minhum daripada mereka itu mereka itu khalqillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga benda ni tersembunyi pada tiga benda yang lain. Redha Allah pada taat, marah, murka Allah pada maksiat, dan Allah Ta'ala sembunyikan walinya di dalam makhluknya. Dan wali ni empat jenis lah. Empat jenis wali, iaitu yang pertama, seseorang itu tahu dirinya wali dan orang lain tahu dirinya wali. Yang kedua, dirinya tahu dia ni wali, orang lain tak tahu dia ni wali. Yang ketiga, orang tahu dia ni wali, dia tak tahu dia ni wali. Yang keempat, dia pun tak tahu, orang lain pun tak tahu dia wali. Habis. Kemudian kadza ay aqulu qawlan kainan, berkata ia oleh aku akan sebab perkataan yang adalah ia kadzal mazkuri, seperti itulah yang tersebut fi nuzhatil majalisi, dalam kitab Nuzhatil Majalis. Dalam kitab apa? Dalam kitab Nuzhatil Majalisi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Nuzhatul Majalis muka surat 162. Au Qur'anin, atah kepada mana? Atah pada kata ta'atin. Jangan pula kamu mengecilkan benda yang besarkan Allah Ta'ala daripada Quran. Au Tauratin, atah Syekh Nawawi tambah au Tauratin ataupun Taurat, au Injila, au Injilin, Injila ataupun Injil, au Zaburin ataupun Zabur. Titik. Itu semua empat kitab yang suci lah. Jangan kamu perendahkan. Kadza ay aqulu qawlan kainan, berkata ia oleh aku sebab kata ayat adalah ia kadzal mazkur, seperti yang tersebut itu. Naqalahu Ibnu Hajarin, telah menukil akan dia, telah menukil akan dia akan man'i su'i dhanni bil Qur'ani ila akhirih. Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar, anil Anwari, hal kaun Ibnu Hajar, hal kerana Ibnu Hajar itu naqilan, menukil ia Ibnu Hajar, anil Anwari, daripada kitab Al-Anwar, iaitu dia nukil dalam kitab Al-I'lamu biqawati'il Islam. Nama Syekh kitab, nama kitab Syekh Ibnu Hajar yang lain, iaitu Al-I'lamu biqawati'il Islam, yang berkaitan dengan apa-apa benda yang dia buat tu boleh jatuh kafir, boleh merosakkan iman, dan banyak kitab Al-I'lamu biqawati'il Islam tu dinukilkan dalam kitab Hidayatus Salikin, Tuan Guru Syekh Husin Kedah. Tuan Guru Syekh Husin Kedah, banyak dia nukilkan Al-I'lamu biqawati'il Islam. Kalau kita kata baba tu seleweng, kena seleweng apa tanpa kita tahu. Apa dia hang ni, apa tanpa apa tu tak ada kot. Hang ni tulis pun jadi mahzuf ke apa? Itu lebih ke apa ziyadah. Tanpa kita tahu kena seleweng, apa tu tak ada lah. Kalau kita dah tahu Bible tu dah kena seleweng, tu Bible lain, Bible tu Injil ke apa? Dalam kitab fiqh sebut yang terkini itu Injil yang bukan Injil. Jadi tak bukan Injil lah. Jadi bukannya kitab lah tu. Hak tu rekaan. Itlaq rekaan. Tak ada tanya pun tak apa hak tu. Hak tu ma'ruf bidin fi darurah. Hak tu memang kena bubuh pun. Habis. Kadza apa tu? Kama mana tadi? Zalika ay dia tadi zalika. Zalika pula. Zalika ni kena takdir banyak tu. Zalika ni maf'ul bagi suatu mahzuf. Zakarahu zalika. Zakarahu zalika al-Anwaru, ataupun sahibul Anwari, pemilik karangan kitab Al-Anwar. Pemilik karangan kitab Al-Anwar. Kama mana tadi? Kama apa ni? Tanzil mana ni? Wa su'ul dhan, wa dhalika su'ul dhan bil Qur'ani, yang bermula demikian su'ul dhan dengan Quran itu,
kainun adalah ia kama idza, seperti mana barang apabila idza kana, apabila adalah seseorang itu, yakni al-qari'u qara'a khabar, qara'a al-Qur'ana, telah membaca akan Quran, ala darbid dafi ataupun dufi, atah qara'a al-Qur'ana qara'a ta'alu ala darbid dufi, atah pukulan duf. Yakni apa pukulan duf? Iaitu baca Quran sambil pukul duf. Ni lagu ni. Ada kat Indonesia ni. Ada Indonesia sekarang. Orang baca Quran berlagu. Hukum dia haram Ada tengok YouTube. Orang perempuan lah tu baca apa sepak tu tahu. Pelik-pelik saja no. Awil mizmari ataupun gendang. Seruling. Seruling. Duh lah. Yang digalakkan ketika kahwin walimah tu, pukul duh. Dia bukan gendang, ni istilah duh lah. Gendang ni banyak tau. Gendang drum tu ke, duh tu ke, kompang pun boleh panggil drum ni, benda diketuk au ghairi dufi awil mizmari, atau selain daripada keduanya, duf dengan mizmar, apa-apalah yang berlagu, yang menyebabkan dengan alat muzik yang dia baca tu berlagu. Tu hukum dia haram. Itu pun salah satu min su'izzan bil Quran. Tu. Ataupun tu bukan su'izzan bil Quran. Nak tawzir dari sudut tahrim. Dari sudut salah lah, haram. Sebab su'izzan bil Quran ni macam-macam boleh ni. Su'udzan bil Quran, apa maksud su'udzan bil Quran? Macam-macam boleh. Su'udzan bil Quran dengan makna merendahkan Quran boleh. Ni cara merendahkan Quran ni. Tu tangzir su'udzan tu. Merendahkan Quran ni. Dia su'udzan ni merendahkan sesuatu. Betul lah. Bukan. Wa tasghiru, silap. Bukan su'udzan ni. Allah, silap. Wa tasghiru di atas pada min ta'atin itu. Min Qur'anin. Wa tasghiru lima 'azama Allahu min Qur'an. Jadi takdir silap tu. Bukan su'udzan wa dhalika at-tasghiru lima 'azama Allahu min Qur'anin. Gitu. Ubah balik tak nampak pula. Dia merendahkan. Jadi cara merendahkan lima 'azama Allahu min Qur'ani sabitun kama. Antara cara yang merendahkan Quran tu ialah dia mengiringi lagu, mengiringi pukulan muzik, alat-alat muzik. Maka tu au ilmin ataupun ilmu. Di mana rendah pada ilmu pula. Aku dah biasa dengar dah. Itu penyakit hati tu. Penyakit hati. Allah, baca wasa'i. Dia memanglah apa dia try baca. Aku pun peluh juga baca. Ni nak habis ni memang. Memang nak jerit payah kita bahajah saja. Bahajah bukan sembarang bahajah lah. Bahajah dia berbisa lah. Itu bau bahajah tu. Kalau kita dia lain lagi. Iaitu zin ke, kutul kulub ke. Bukan kutul kulub. Kutul apa? Kutul habib. Hasyah Fatul Qarib. Athimarul Yani'ah ke, Syarah Sulamut Taufiq ke. Jauh kita ekor dia. Tapi lepas kita baca kitab akidah lah. Nanti akan datang ni kita baca kitab pekah dia pula. Payah-payah ni taswir masalah. Jadi hilanglah. Tahtakiranna. Okey. Au ilmin ataupun ilmu ay syar'iyyin. Ilmin mansubin ila syar'i. Ilmu yang disebahkan akan ilmu tu kepada syarak. Ilmu yang disebahkan kepada syarak. Dia pandang rendah juga, hukum dia haram. Kal hadithi ay wa dhalika al ilmu al syar'i. Dan bermula demikian ilmu syarak itu sabit ia. Kal hadithi, seperti hadis, wa tafsiri dan tafsir, wal fiqhi dan fiqh. Tu ilmu syar'i. Ilmu syar'i ni apa? Ilmu maqasid dia. Dia akan bezakan ilmu syar'i wa alatuha. Tu biasa ulama akan bezakan. Jadi yang disebut ilmu syar'i ni ilmu maqasid lah, bukan ilmu alat. Wa kadza ilmin syar'iyyin. Aqulu qawlan kainan kadza ilmin syar'iyyin. Seperti demikian itulah juga ilmu syarak, tak boleh juga merendahkan alatuha. Alatuha ataupun
Kita kata alatiha, takdirnya ai at-tasghiru lima 'azama Allahu min alatiha. Alatiha lah lagi sedap lah. Kena takdir lah alatiha. Macam mana jadi alatiha? Ai at-tasghiru lima 'azama Allahu min alatiha. Alatiha, alatnya alasah tiga, iaitu tafsir hadis fiqh. Kan nahwi ay wa dzalika alatuha, dan bermula demikian alatnya tiga tu. Kainun adalah ia, kan nahwi seperti ilmu nahwu, wa ghairihi wa ghairi nahwi. Mesti sebut nahwu. Nahwu tu dia panggil pak dia. Sarah tu dia panggil mak dia. Tubik dua tu anak dia. Tu pak nahwu. Ada orang buat apa? Ada orang buat teori lah. So apa nahwu tu nisbah pak? Siapa Sarah tu nisbah mak? Sebab nahwu tu dia baris belakang satu ya. Sarah ni lain daripada baris belakang. Kalau 4 lah. Kalau 5 lah. Kalau 3 lah. Jadi pak ni boleh nikah lebih. Pak ni boleh nikah lebih. Pak seorang je. Isteri boleh ramai. Boleh ramai. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Dan bila ramai ni payah. Jadi ilmu sarah payah. Ilmu sarah, ilmu nahwu, ilmu sarah payah. Jadi payah perempuan ni. Sebab tu dinisbahkan sarah ni perempuan, dinisbahkan nahwu ni lelaki. Tu teori tu jangan ambil serius kan. Kama sarraha bihi. Wa dhalika al-madhkuru kainun, ay wa dhalika al-madhkur min min tasghiri min at-tasghiri lima 'azama Allahu min alatiha, itu kainun kama sarraha bihi, seperti mana barang yang telah menjelaskanlah ia bihi padanya, pada mah Ibnu Hajar fil i'lami bima yaqta'ul Islam. Tu nusrah kita. Nusrah lain al-i'lamu biqawati'il Islam. Tu yang nusrah yang ada dekat kita lah. Yang cetakan Darul Minhaj, al-i'lam bi qawati'il Islam. Ada nusrah lain al-i'lamu bima yaqta'ul Islam. Au jinnatin, jinnatin pula. Au jannatin, jinnatin jin. Jannatin syurga, junnah itu senjata. Jin, junjan. Beza-beza makna. Sama huruf, beza-beza cara sebut. Beza-beza cara sebut. Dia panggil apa ni? Jinnah, junnah, jannah ni istiqaq kabir lah. Istiqaq kabir mesti ada satu yang serupa daripada tiga-tiga ni. Sebab tu dia guna jim nun ta. Panggil istiqaq kabir, tak panggil istiqaq sori. Istiqaq sori lain. Dengan mana antara jinnah, junnah, jannah ni mesti ada satu persamaan. Sebab tu dia istiqaq situ. Tapi istiqaq yang satu tu jauh. Sebab tu dia panggil istiqaq kabir. Dia panggil istiqaq kabir ataupun istiqaq sughra. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, au narin, ataf kepada jannatin. Ataf pada ni lah, ataf pada taatin tu, balik pada awal. Ataupun dia merendahkan neraka, syurga dan neraka. Syekh Nawawi pun tambah au ba'thin, ataupun bangkit, au hisabin, ataupun hisab. Tu semua benda yang mencacatkan akidah lah. Di samping dia mencacatkan hati, mencacatkan akidah. Sebab tu dalam kitab al-i'lam bi qawati'il Islam sebut situ. Wa qala Ibnu Hajarin ay wa qalahu takdir. Nusrah saya tak ada hu, nusrah ni pun tak ada juga. Kena takdir hu lah. Maqul qaul bi qala. Wa qalahu, dan telah berkata akan dia, akan al-madhkur min at-tasghir lima 'azama Allahu min jannatin wa narin au narin. Qala Ibnu Hajarin fi al-i'lami, oleh Ibnu Hajar dalam kitab al-i'lam bi qawati'il Islam. Okey. Silap. Tak ada tu. Tu maqul qaul wa inkaru. Tak ada hu lah. Jadi wa qala fa'il Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar dalam kitab al-i'lam, baru maqul qaul. Maqul qaul fi mahalli nasbin maf'ul bagi qala. Dia panggil maqul qaul. Maf'ul bih bagi qala panggil maqul qaulin. Oleh syarah Kafrawi. Wa inkarul jannati wan nari al-ana la kufra bihi. Itu. Tidak mengingkarkan.
Okey, ingkar sekarang. Bukan ingkar selamanya. Bukan ingkar terus. Mutlaqan tak. Ingkar sekarang ni tak ada lagi syurga neraka. Tu tak apa. Wa ingkarul jannati, dan bermula mengingkarkan akan syurga idhafah masdar pada maf'ul. Wan nari, dan api neraka al-ana sekarang. Sekarang ai fi dunya la kufra bihi. Sekarang dengan makna sekarang seseorang itu berada di dunia ni. Sekarang ni lah. Lah ni tak ada ni ahli apa, tak ada ni neraka ni syurga, tak ada. Tu tidak. La kufra bihi. Jumlah tu jadi khabar ingkaru. La kufra ay la kufra thabitun bihi ay bil mu'taqid inkar al jannah ila akhirih. Ataupun bi inkar al jannah wan nari al ana. Boleh juga. Tidak kapi. Sebab Mu'tazilah yang tiga gitu. Mu'tazilah kata syurga neraka tak ada lagi sekarang sebab sia-sia. Sebab tak ada orang ni. Masuk syurga tu bila nanti kiamat, bukan sekarang. Sekarang duduk dalam kubur dulu. Jadi dia kata tak ada syurga neraka sekarang ni. Nanti baru ada. Jadi fasik lah. Lianna al-mu'tazilata yunkirunahuma al-anah. Kerana bahawasanya Mu'tazilah yunkiruna. Tengok. Al-mu'tazilah tu merupakan ismu qaumin. Ismu jam'in. Jadi Syekh kita mengungkapkan dia dengan bentuk jamak. Yunkirunahuma. Ada yang mengungkapkan sebagai muannas kerana tilik pada lafaz. Qalat al-mu'tazilatu. Ada dalam Syarqawi. Qalu, berkata oleh mereka itu Mu'tazilah. Dia aid dhamir pada jamak pula. Sebab dia kalau ditilik pada qalat, makna dia ditilik pada lafaz dia. Iaitu lafaz dia muannas lah. Mu'tazilatu tamabutuh. Kalau al-mu'tazilatu dia aid pada jamak kerana dia dalam tu isim jamak. Membawa makna jamak, bukan makna seorang perempuan Mu'tazilah, bukan. Jadi jangan duk gaduh lah. Al-ana sekarang. Yunkirunahuma, mengingkari ia Mu'tazilah tu khabar li anna. Yunkirunahuma tu khabar li anna. Yunkiruna lain, huma tu maf'ul, jumlah tu khabar li anna. Yunkirunahuma mengingkari ia yang Mu'tazilah kan keduanya jannah wan nar al-ana sekarang. Wa amma inkaru wujudihima yaumal qiyamah, dan adapun bermula mengingkari akan kewujudannya, yang wujudan kedua-duanya jannah wan nar itu yaumal qiyamati, pada hari akhirat. Fal kufru, jawab fal kufru, maka bermula kufur bihi dengan dia, dengan ingkari wujudihima tu zahirun khabar. Zahir ia jumlah tu jadi khabar ingkaru. Jumlah jawab. Zahir lah. Sebab itu yang maqasid neraka syurga, hak ni yang falasifah ingkar, hak tu yang kafir tu. Adapun kalau dia ingkar sekarang, tak kafir, fasik saja. Li'annahu, kerana bahawasanya ingkar wujudihima tu takdzibun, kadzdzaba yukadzibu takdziban. Takdzib mustaq minhu. Mustaq minhu wa huwa masdar 'inda al-basriyin. Mustaq minhu dia daripada masdar mustaq minhu dia oleh ulama basriyin. Ulama Kufah dia fi'ilun madhi. Fi'il madhi. Jadi selain daripada fi'il madhi menurut Kufah dia mustaq. Selain daripada masdar menurut Basrah dia mustaq. Masdar tu sendiri mustaq minhu menurut Basrah. Fi'il madhi sendiri itu mustaq minhu menurut Kufah. Jadi kadzdzaba yukadzibu takdziban, menipukan, lin nususi akan nusus. Lam taqwiya lam zaidah itu khabar, itu maf'ul lah, seolah-olah maf'ul bagi takdzib. Takdzibun khabar li anna lin nususi akan nusus, akan nassun nassani nususun. Tu jamak bagi nassun. Al-mutawatirati, sifat nususi yang mutawatirah, yang berturut-turut, yang banyaklah, mutawatirah, yang tahap mutawati. Al-qat'iyati, sifat kedua, ay al-mansubati ila al-qat'iyyah, dinisbahkan dia kan nusus tadi kepada qat'i, putus, tidak ada zan, tidak ada syak dan sebagainya. Sebab bab akidah kena dalil qat'i, tak boleh dalil zanni. Dalil zanni tu bekal dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa kullu dhalika, dan wa kullu dhalika minal ma'asi wal khabaithi wal muhlikati bal ba'du bih. Ada dia wa kullu dhalika,
dan bermula demikian itu. Tafsir Syekh Nawawi pun tafsir ayil mazkur malah lah sebut. Ayil mazkur yang tersebut mana minal ma'asi. Wa kullu dhalika minal ma'asi. Dia tak takdir khabar lagi tu. Minal ma'asi ta'alluq syaitu mahzuf khabar kullu. Kullu dhalika itu al-mazkur tu a'id dhalika khabar tak ada takdir khabar kainun adalah ia kullu dhalika minal ma'asil minal ma'asi ay ma'asil batini sebahagian daripada min litab'id sebahagian daripada maksiat-maksiat hati wal khabaithi dan khaba'ith benda-benda yang kotor benda-benda yang jijik ail muharramati yang ada tafsir khaba'ith datang apa sebab apa sebab Zuhir kata khaba'ith ni benda yang jijik kotor lah dah ail muharramati yakni sebahagian daripada perkara-perkara yang diharamkan yakni al-muharramati kal khaba'ithi segala benda yang haram itu seperti khaba'ith benda yang cemar-cemar dari sudut dua-dua iaitu buruk belaka al-muhlikati 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 jadi boleh kita kata al-khaba'ih ni dia pakai isti'arah lah kalau merujuk pada muharramat pakai isti'arah lah saya nak sebut muharramat disebut musyabbah bih iaitu khaba'ith al-muhlikati yang lagi pula muhlikati yang memusnahkan al-muhlikati yang memusnahkan yang mencelakakan yang merosakkan hadza dia kata tafsir kata hadza bermula ini tu tak atah kan tak atah hadza bermula ini atfu tafsirin dia ada waw wal muhlikati sini tak ada waw dua nuskhah tiga nuskhah tak ada waw mungkin ada waw kot minal ma'asi wal khaba'ithi wal muhlikati. Lepas tu dia pun kata hadza bermula ini al muhlikat ni atfu tafsirin atah tafsir au muradifun ataupun atfu tafsirin au muradifin ataf tafsir. Atah tafsir iaitu atah untuk mentafsirkan sesuatu yang sebelumnya iaitu mentafsirkan al khaba'ith kot ataupun ma'asi tu mentafsirkan bahawasanya maksiat itu memusnahkan mencelakakan seseorang au muradifun ataupun muradif ataupun gini ataupun kalau tidak ada waw al-muhlikat pun boleh juga al-khaba'ith al-muhlikati khaba'ith yang memusnahkan yang mencelakakan boleh juga khaba'ith yang dapat mencelakakan khaba'ith muhlikat tu atau tafsir bagi maksi iaitu maksiat tu ialah kotoran-kotoran keji yang dapat memusnahkan. Kotoran di sini kita terjemuh biasalah asalnya muharrimat tu lah. Perkara-perkara haram yang dapat mencelakakan. Tu atau tafsir pada maksiat. Mana maksiat ni dia mencelakakan. Tu. Ataupun muradih. Muradih makna sama. Maksiat dengan khaba'ith al-muhlikat ni sama maksud je. Boleh juga. Dia ada atau tafsir. Sebab apa? Sebab al-aslu fil atfi an-nasaqu. Tu salah satu kaedah. Al-aslu fil atfi asal pada atas tu nasaq. Iaitu apa nasaq? Iaitu al-atfu li mutlaqil jam'i. Atah untuk semata-mata himpun. Dengan mana al-aslu fil atfi al-mughayarah. Asal pada atah tu beza. Ma'tufun alaih dengan ma'tuf beza. Bukan sama, bukan tafsir. Melainkan ada dalil menunjukkan dia itu qarinah mengatakan dia muradih atau tafsir. Baru kita kata tafsir lah. Bal idrab intiqali bahkan ba'du zalika mimma yudkhilu fil kufri. Idrab intiqali dia bagi. Bal bahkan ba'du zalika bermula sebahagian daripada demikian itu dia pun sebut al-mazkuri kullihi. Dia pun sebut al-mazkur cerita. Al-mazkuri kullihi yang tersebut taukid kullihi kullil mazkur tersebut tadi mana kasyaki ay wa dzalikal mazkuru kulluhu kainun dan bermula demikian tersebut yang semuanya itu adalah ia kasyaki seperti syak ta'alluq fillahi ta'ala. Tu yang kita kata dulu tu masuk kafir tu. Wat tasghiri lima 'azzamallahu dan merendahkan apa yang Allah Taala rasa agungkan dia mengagungkan dia. Dan sebagainya per Quran tadi semua tu mimma yudkhilu fil kufri ay kainun. Itu khabar ba'du. Kainun adalah ia mimma daripada barang setengah daripada barang yudkhilu yang telah masukkan ia ay yudkhiluhu
Yudkhilu ay yudkhiluhu, memasukkan ia ma hu akan dia, akan seseorang fil kufri, pada kufur. Tu. Antaranya tu yang tadi yang kita kata ma azzamallahu min ilmin ay ilmin syar'i wa alihi. Contohnya kita kitab fiqh, kitab hadis, kitab tafsir, kitab akidah, kitab-kitab ilmu maqasid yang lain, kita buat cari tahi untuk istinja. Hukum dia haram lagi kafir. Itulah kitab fiqh Hasyiah Bijirmi al-Iqna. Tapi kalau kitab falasifah tak apa, ataupun kitab mantik yang bercampur dengan falasifah kafir, tu pun tak apa. Ada pun mantik hak biasa-biasa ni, tu tak boleh. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mimma yudkhilu, serabut, mimma yudkhilu fil kufri wa yukhriju 'anil islami, masuk kafir, keluar dari Islam. Wa yukhriju ay wa yukhrijuhu, yang mengeluarkan ia mahu akan dia akan asyakhsa 'anil islami, ta'allu'an pada yukhriju. Yudkhilu fi yukhriju 'an. Tu. Wal iyadhu, boleh? Wal iyadha, boleh. Tapi dia tafsir ai li'tisamu. Jadi wal iyadhu lah. Baca wal iyadhu. Sebab dia takdir al-i'tisam, maksud iyadhu. Wal iyadhu, dan bermula al-iyadhu, lindungan itu. Kita terjemah perlindungan lah. Ai al-i'tisamu, iaitu al-i'tisam, i'tisama ya'tasimu i'tisaman, mustaq minhu. I'tisaman, al-i'tisamu, jagaan, wal isti'anatu, dan meminta pertolongan, meminta pertolongan. Itu iyaz. Itu sabitun billah, sabit pada Allah SWT, min wusuli dzalika, daripada sampai akan demikian itu, dzalikal mazkur ilaina, kepada kita. Sampai oleh demikian itu, lafaz masdar berlafaz, sampai oleh demikian itu kepada kita, ta'alluq usul kepada ilaina. Ataupun dia kata wal iyadza billah ay a'udzu, al iyadza billah maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'udzu. Kalau takdir maf'ul bih tak apa, maf'ul mutlaq tak ada masalah lah. Boleh juga ay a'udzu al iyadza billah. Habis dua takdir situ. Kemudian masuk pula perkara yang membuat taat pada hati. Ta'atul qalbi, perkara taat hati. Wa min ta'atil qalbi, dan sebahagian min ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, al-imanu mubtada muakhar. Wa min ta'atillahi wa min ta'atil qalbi. Kalau ikut kan wa min ta'atil qalbi. Tu wa min ta'atil qalbi. Seperti mana dulu dia buat min ma'asil qalbi. Jamak. Ni pun buat jamak lah patutnya. Min ta'atillahi, min ta'atil qalbi. Min litab'id. Sebahagian daripada perkara-perkara taat hati itu ialah al-imanu billahi, beriman ta'alluq bawa pada Allah Ta'ala. Ayah bah. Betul lah. Amana yu'minu imanan, masdar. Ta'alluq masdar berabbah. Fa arkanul imani, maka bermula rukun-rukun iman itu bihi ay idza alimta dzalikal mazkura min kauni al-imani billahi min ta'atil qalbi fa aqulu laka, berkata ia oleh aku pada engkau, arkanul imani, bermula rukun-rukun iman. Ruknun, ruknani, arkanu. Tu jamak taksi. Rukun-rukun iman itu bihi, dia ada dia kalau ada bihi tu tambahan lah. Ziyadah, tambahan. Ini ada bihi tu. Sini tak ada bihi. Nuskah ni ada bihi, betul dia kata ziyadah istiqamatin nasi. Farkanul islam, farkanul imanu bihi, kalau bihi ay billah lah. Kalau tak ada. Arba'atun khabar, ialah 4. Dia kata ziyadatun listiqamatin nasi, tambahan bihi itu untuk meneguhkan nas kitab. Tadi disebut al-imanu billah, disebut lagi fa arkanul imanu bihi, tak payah dah bihi. Disebut juga, tak apalah, listiqamatin nas. Arba'atun khabar, ialah 4. Yang ni iman billah ni, beriman pada Allah ni ada 4. Berarti
Ayya'lama. Ayya'lama takwin masdar, jadi badal arba'atun, badal ba'du minhu, ba'du minal kul, badal minhu pula, badal ba'du minal kul, badal mufassal minhu. Tu dia punya takwin masdar. Mengetahui ia seorang, annallah, sebab pasal siang-siang ni, wahidun, ialah satu. Satu. Itu iman pada Allah Ta'ala, mengetahui bahawa Allah Ta'ala satu. La thaniya lahu, ay la thaniya sabitun lahu. Tak putus. Dia bersambung. Putus kejap sesaat yang buat relax yang buat kalut itu. La thaniya lahu, ay la thaniya sabitun lahu. Tidak ada yang kedua yang sabit baginya, bagi Allah Ta'ala. Jadi wahid ay wahid bina, wahid fi dhatihi, wa wahid fi sifatihi, wa wahid fi af'alihi. Itulah macam biasa. Alimun la jahla lah. Alimun khabar kedua annah. Lagi pula Allah Ta'ala tu alim la jahla lah, tidak ada alim sifat la jahla lahu. Alim yang la jahla lahu, yang tidak ada jahil, sabitun lahu lillah, yang sabit bagi Allah Ta'ala. Jumlah la jahla lahu, sifat alimun. Al-jumlatu ba'da nakirati sifatun. Qadirun la ajz ma'ah. Tu khabar ketiga bagi anna. Qadirun, yang kuasa ia Allah Ta'ala, yang kuasa tu la ajza ma'ahu, ay la ajza sabitun ma'ahu ma'allah, yang tidak ada lemah sama sekali sabit ia bagi Allah Ta'ala. Adilun khabar keempat anna. Adilun la jawra ma'ah. Adilun la jawra ma'ahu. Lagi pula dia itu adil. Lagi pula dia itu adil. Lagi pula dia itu adil. La jawra, sifat adil sejumlah tu. La jawra ma'ahu ma'allah, yang tidak ada sama sekali berat sebelah bersamanya dengan Allah Ta'ala. Yang ini tidak adil lah. La jawra tu tak zalim lah. Kadza ay aqulu qawlan kainan, berkata ia oleh aku akan sebab kata ayat adalah ia kadzal mazkur, seperti yang tersebut fi tuhfatil wafiyati, dalam kitab tuhfah al-wafiyah. Tu disebut 4 ni rukun iman pada Allah Ta'ala. Senang ceritanya, rukun iman pada Allah Ta'ala ni sifat 20. Pergi mengaji lah situ. Wal yaqinu ni untuk orang awam boleh lah. Wal yaqinu bi ayyataqida, wal yaqinu toh lagi pada al-imanu, dan yakin. Yakin apa? Wal yaqinu. Okey, dia tulis yakin. Atau Syekh Nawawi kata dia buat taswir yakin, nak tahu apa yakin tiba-tiba macam ni. Dia pun buat taswir lah. Bi an ay wa dzalikal yaqinu musawwarun. Dan bermula demikian yakin itu ditaswirkan dia bi ay ya'taqida bi qalbihi dinal Islam. Tu faham? Dengan bahawa beriktikad ia seorang bi qalbihi, pada hatinya seorang, akan maf'ulun bih dinal Islami, akan agama Islam. Dia iktikad agama Islam betul lah. Sebagai i'tiqadan maf'ul mutlaq, jaziman sifat i'tiqadan, sifat kedua khalian yang sunyi ia ani syukuki, daripada segala syok, syakun syakani syukukun. Tu jamak taksir bagi syakun. Jadi yakin di sini mana dia beriktikad dalam hati bahawasanya Islam itu betul, tanpa ada syok sikit pun. Ma'an nutqi, bukan sekadar kata mengaku Islam tu agama Islam tu, bukan sekadar beriktikad agama Islam itu tanpa syak, bahkan ma'an nutqi bisyahadataini, serta mengucapkan dengan 2 syahadah. Nutqi ta'lubah, mengucap bisyahadataini dengan 2 syahadah. Titik. Wa hadza ay wa hadzal mazkur bin i'tiqadihi biqalbihi dinal islami ila akhirih haqiqatul mu'mini. Wa hadza, dan bermula ini mana? Bermula ini i'tiqaduhu biqalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khalian syukuki ma'an nutqi bisyahadataini haqiqatul mu'mini, ialah orang mukmin yang sebenar. Haqiqatul mu'mini ay al-mu'minul haqiqi, idhafat sifat kepada mausuf. Al-mu'minul haqiqi, idhafat sifat kepada mausuf, iaitu orang beriman yang betul. Al-mahkumi, sifat yang kedua, yang al-mahkumi sifat bagi al-mu'min. Mukmin itu hakikat mukmin, yang al-mahkumi, yang dihukumkan akan dia akan mukmin tadi bi imanihi. Ni kalau ada nuskhah kata al-mahkum lah. Ni ada al-mahkum ni. Nuskhah lain tak ada al-mahkum tak ada. Ada juga.
Okay. Al-mahkumi bi imanihi, yang dihukumkan orang mukmin tadi dengan imannya nyonya mukmin, wa najatihi, dan berjaya nyonya mukmin, minal khuludi, daripada masuk, najatihi ta'alluq minal khuludi, khulud ta'alluq fi. Masuk ke dalam finnari, ke dalam neraka. Memang neraka lah. Kadza ay aqulu qawlan kainan kadza, kata ia oleh aku sebuah perkataan yang tersebut. Qalahu ar-Ramli, telah berkata akan dia akan hadzal mazkur oleh ar-Ramli fi Umdatir Rabih, dalam kitab Umdatir Rabih. Ramli, Syekh Muhammad Ramli. Tak ada tak pernah tengok kitab Umdatur Rabih. Tu yakin di situ yang dimaksudkan oleh musannif. Mungkin syarah kitab lain, syarah lain pula dia syarah mungkin kata lain lah, ataupun tafsir lagi. Ni yang maksud yakin. Tu ta'at qalbi. Tapi ta'at qalbi hak ni macam biasa hak tadi, yang boleh membawa kepada kewajipan berpegang pada dia sebagai kewajipan yang jazam seperti akidah. Sampai tahap iktikad dah. Wal ikhlasu, ni baru mari turun tasawuf. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Baca mana ikhlas? Ikhlas pun seketui dia kabur seketui ikhlas. Lagu mana tasbih? Wa dzalikal ikhlasu, dan bermula demikian ikhlas itu musawwarun, ditaswirkan akan dia bi an tahurat hawasuhu adh-dhahiratu wal batinatu. Tahurat, suci fa'il, oleh panca indera nyonya asy-syakhsi, adh-dhahiratu, sifat yang zahir, wal batinatu, tengok hawas ni ada dua, hawas zahirah wa batinah. Batinah hari bayan minal akhlaqi az-zimmiyati. Yani hawas batinah ni, hawas batinah ni yang sifat-sifat hati dia panggil al-hawasul batinah. Al-hawasul zahirah tu al-hawasul khamsah tu. Bersih, suci. Panca indera zahir dia dan juga batin dia minal akhlaqil mazmum, minal akhlaqil az-zamimati, minal akhlaqil az-zamimati, daripada akhlak yang buruk. Sifat bagi akhlak, daripada akhlak yang buruk. Zahir hawas di sini mana anggota tu lah. Anggota zahir itu suci daripada maksiat, dia berakhlak dengan akhlak yang baik, dan juga batin gitu. Tu ikhlas. Gemah ni. Ni pelik ni ikhlas ni. Ikhlas suci zahir batin. Biasanya ikhlas ni batin ni. Ikhlas suci batin. Siapa kata? Kadza qalahu al-Azizi. Ayaqulu qawlan kainan, berkata ia oleh aku akan demikian itu. Kadza, seperti demikian. Qalahu al-Azizi, telah berkata akan dia akan hadzal mazkura oleh al-Azizi, oleh al-Imam al-Azizi rahimahullahu ta'ala. Wa hadza, dan bermula ini. Ini mana? Wa hadza tafsirul ikhlasi. Dan bermula ini tafsir ikhlas ni. Huwa dhamiru faslin al-muradu khabar, ialah yang dikehendaki ta'alluq ba pada murad biqaulihi, dengan katanya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi 40 yauman, barang siapa yang mengikhlaskan ia barang siapa kerana Allah Taala 40 hari, yauman tamis. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, ikhlas tu mustaq minhu lah, masdar bagi akhlasa. Masdar bagi akhlasa. Barang siapa yang kata ikhlas, zaharat yanabi'ul hikmati. Zaharat, niscaya jawab man syartiyah, niscaya zahilah, akan nampaklah yanabi'ul hikmati. Buah hikmah, sumber hikmah, tempat tumbuh hikmah. Macam-macam lah. Itu ya nabi'u al-hikmati min qalbihi, daripada hatinya. Zaharat ta'alluq min, zahir itu daripada hatinya. Man akhlasa ala lisanihi, zahir itu atas lidahnya. Min qalbihi, daripada hati. Min ibtida', daripada hati. Ala lisanihi, atas lisannya asy-syakhsi tadi, ataupun man akhlasa tadi. Ta'liq tulis rawahu Abu Nuaim fi Hilyatil Awliya. Abu Nuaim riwayat hadis ni dalam kitab Hilyatul Awliya. Qala as-Sakhawi, telah kata as-Sakhawi fil Maqasidil Hasanah, sanaduhu dha'ifun, sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Mana hadis dhaif, boleh jadi hadis dhaif ni. Tapi boleh ambil maksud lah. Boleh bermaksud boleh bermaksud
Suruh ikhlas je. Adapun fadilat hak dhaif kena tengoklah. Dhaif yang dia iktiraf ke dhaif atau yang tidak dia iktiraf untuk amal ke tidak, ya amal ke tak, tu lain cerita. Habis. Tu berkaitan dengan ikhlas. Wattawadhu'u, dan tawadhu' lagu mana? Wa dzalika tawadhu'u, dan bermula demikian tawadhu' itu sabit ia bi alla yara li nafsihi fadlan, dengan sekira-kira bahawa tidak melihat ia seorang li nafsihi, bagi dirinya seorang, maf'ulun bih fadlan, akan ada kelebihan, ala ahadin ala ahadin akhara, atas orang lain. Ni dipanggil tawadhu'. Tak lihat dia ni ada lebih atas orang lain. Sebaliknya, kalau dia lihat dia ni lebih dan orang lain, takabur. Tu. Aku rasa rapat dengan syekh ni, kawan ni tak rapat, aku lebih lagi. Tu dia panggil boleh jadi takabur, sebab rapat dengan syekh tu benda mulia. Kita sebut tadi. Rapat dengan syekh kawan tu tak rapat dengan syekh pun. Aku ni anak murid istimewa. Dia berasa lebih daripada orang lain. Tu dia panggil ujian. Mudah sangat. Sebab apa? Sebab penuntut ilmu ni dia sentiasa bermuamalah dengan perkara mulia, maka mudah dia itu nak sombong. Mudah dia itu nak takabur, tidak tawadhu'. Kalau dia tawadhu', dia akan merendahkan diri, tidak akan mandang rendah pada orang lain. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, unzur ma qala wala tanzur man qala. Unzur, lihatlah kamu apa yang dia kata. Wala tanzur man qala, jangan kamu lihat siapa kata. Hak ni kalau amal akan melahirkan tawadhu', akan mengelakkan takabur. Tapi kalau tidak, sebaliknya. Hak ni yang paling payah kali. Bal yaraha, bahkan melihat ia seorang dia akan nafsahu. Maf'ul kedua. Melihat ia seorang akan nafsahu muznibatan, akan sebagai orang yang muznibatan, yang membuat dosa. Muqsiratan ni sifat bagi muznibatan, membuat dosa yang muqsiratan, yang apa? Apa muqsiratan ni? Yang taksi, yang Allah, apa tak keluar bahasa Melayu. Muqsiratan, yang apa? Apa tak keluar pula. Pembuat dosa yang apa? Muqsiratan ni Allah tak kena. Muqsiratan apa dia? Tak ingat dah. Yang cuai. Tu. Allah tak keluar perkataan tu. Yang cuai. Yang cuai ia muznibah tadi. Jadi dia melihat diri dia itu cuai. Melihat diri dia tu pendosa. Sebab tu Syekh Nawawi sebut di mukadimah dia, saya pendosa. Tapi tu min haitsu tawadhu' tu. Dia rasa diri dia dosa, diri dia tak kena. Tengok komen please. Lantak hang lah komen apa. Heran apa. Bukan aku bergantung, aku iktimat pada Pak Razi pun. Aku iktimat pada Allah Ta'ala. Duk tunggu ilham Allah Ta'ala bagi. Bukan iktimat pada Pak Razi. Al-Intani, Al-Hitangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi ay li ajli. Man tawadha'a lillahi, man tawadha'a, barang siapa yang bertawadhu' ia man lillahi, kerana Allah, lillah tafsir li ajli azamatillah. Dia tambah mudhaf, kerana semata-mata semata-mata keagungan Allah Ta'ala. Rafa'ahu Allahu, niscaya mengangkatlah akan man oleh fa'il Allahu ay fi dunya wal akhirah, yang ini di dunia dan akhirat. Mengangkat darjat ni macam-macam lah. Mengangkat darjat di dunia ni macam-macam. Mengangkat darjat di dunia, dapat rezeki banyak ke, dapat pangkat ke apa ke, dapat menjadi perhatian orang ke apa ke, ikutlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati at-tawadhu'. Bermula seafdal ibadat itu tawadhu'. Rawahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra.
bilafzi innakum latughfiluna afdalul ibadah at-tawadhu. Mana dia ambil sebahagian daripada hadis, tak ambil benar. Dalam Sunan Kubra ada. Wa qala Ibnu Hajar fil Amali, kata Ibnu Hajar al-Amali, hadza hadithun hasanun gharibun. Ini hadis hasan gharib. Tu. Dia boleh pakai ni. Afdal ibadah at-tawadhu. Ada lagi afdal ibadat lain. Nisbah sifat lah pula. Wa qila at-tawadhu sullamus syarafi. Pula dah. Wa qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, at-tawadhu bermula tawadhu itu khabar sullamus syarafi, ialah tangga-tangga kemuliaan. Tangga-tangga kemuliaan, yakni tangga-tangga untuk mencapai kemuliaan. Sebab kemuliaan tu maqasid. Tawadhu tu tangga, wasilah kepada maqasidnya syaraf. Asy-syaraf lillah lah. Asy-syaraf ila Allah. Mulia di sisi Allah, indallah. Bukannya mulia di sisi manusia ni. Wan nasihatu, habis. Kemudian nasihat pula. Salah satu daripada ta'atil qalbi lil muslimina, nasihat kepada orang Islam. Apa nasihat? Wahia, dan bermula dia nasihat itu ialah ikhlasul qawli wal amali, iaitu ikhlas perkataan dan amalan. Ikhlas perkataan dan amalan. Ikhlas perkataan dan amalan. Bagi orang Islam, lagu mana ikhlas qaul wal amal bagi orang Islam itu? Bi an ay wa dzalika ikhlasul qauli wal amali musawwarun. Bermula demikian ikhlas qaul dan amal itu ditaswirkan akan dia. Bi an tu'allimahum 'allama yu'allimu, dengan bahawa mengajar ia seorang, hum akan mereka itu muslimin. Maf'ul kedua, dinahum ay dinal muslimina, akan agama orang Islam. Mengajar tu nasihat tu. Min ta'atil qalbi lah. Tapi jangan mengajar bila tak habis masa. Tu min apa? Dia panggil min khawatiris syayatin. Hak tu merosakkan manusia. Nak mengajar apa? Sebab dalam kitab bahasa sebut an-nasihatu lil muslimin ay ikhlasul qawli wal amal lil muslimin bi an tu'allimahum dinahum. Dia pun keluar mengajar. Kok tak tu sesat. Wa tu'tiya, dan memberikan. Wa tu'tiya bi an tu'tiya, dengan sekira-kira bahawa tu'tiya memberikan ia. Baik, kenapa tu'tiya? Betul lah. Tu'tiya engkau lah. Khitab. Tu'tiya, bahawa memberi ia engkau faqirahum, akan fakir mereka itu muslimin. Yani wa tu'tiya ay wa tu'tiyahu wa tu'tiya syai'an, memberikan akan suatu pada fakir-fakir mereka itu muslimin. Faqirahum ni faqirahum ay ila faqirihim, maksud binazil khafi ay tu'tiya syai'an. Takdir itu memberi ia engkau akan suatu fi ila faqirihim, pada orang fakir di kalangan muslimin. Wa tajtaniba wasyahum, wa tajtaniba ay wa antajtaniba, dan bahawa menjauhkan ia seorang ay engkau. Tajtaniba yasanibu istilah betul lah. Ghasyahum, akan tipu daya mereka itu muslimin. Menjauhkan diri daripada perbuatan tipu daya muslimin pun dia panggil an-nasihatu lil muslimin. Habis tu tiga. Tiga tu an-nasihatu, yakni ikhlasul qawli wal amali lil muslimina. Fa idza bi'ta, maka dia nak buat contoh ni panjang. Fa idza bi'ta sil'atan li ghairika, maka apabila menjual ia oleh engkau akan sil'atan, akan barang lah sil'ah ni, li ghairika, bagi selain engkau, wajaba alaika, ni saya wajib atas engkau, antadhara ta'wil masdar jadi fa'il wajaba an tadhhara ay zahruhu, bahawa tadhhara, bahawa menzahir ia oleh engkau,
bahawa menzahir ia engkau jami'a uyubiha, akan seluruh aib-aibnya, aib sil'ah barang tu. Apabila kamu menjual satu barang kepada orang lain, wajib atas engkau bahawa engkau menzahirkan keseluruhan aib-aibnya. Ni yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Aku tak tahulah. 3 hari lagi 3 hari lagi 3 hari mau bebas daripada penjara. Kita duduk lawah, duduk penjara. Apa tadi? Ni yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Dia kata waktu dia perkali kita cerita ni. Dia waktu nak keluar ke satu tempat, dia pesan kepada pekerja dia, bila seseorang nak beli barang ni, pesan kat dia, bagi tahu. Bagi tahu kata, kain ni kain murah sebab sekian. Kain ni kain dia mahal sebab ni sekian. Kain ni murah sebab sekian, kain ni mahal sebab sekian. Kena bagi tahu ke pelanggan tu sebelum jual. Dia pun tak apalah. Okeylah. Boleh lah, tak ada masalah. Okeylah. Imam Abu Hanifah pun boleh keluar lah ke tempat yang dia nak pergi tu. Lepas tu punyalah sibuk. Tempat berjual beli tu. Kan. Orang jual. Beli sampai habis kain tu. Laku. Sampai lakulah kain tu, habis semua. Lepas tu Imam Abu Hanifah balik. Imam Abu Hanifah pun tanya, dah beritahu tak menjual semua habis ni, boleh beritahu tak macam aku kata tadi? Tak sempat nak beritahu. Tak sempat nak beritahu semua benda yang hang suruh kata tu. Sebab banyak sangat orang mari. Imam Abu Hanifah pun dia mensedekahkan semua harta. Bersedekahkan semua harta untung yang dia dapat tu, semua dia serah pada orang. Tinggal modal. Tu. Sebab apa? Sebab ada syubhat. Kita menjual sesuatu dalam keadaan orang pelanggan tu tak tahu keadaan dia. Tu. Dia jual habis. Dia bagi kat semua orang. Tinggal modal. Kita boleh buat lagu tu. Cantik memang kena buat gitu kan. Betul dia kata tu. Wajib menzahirkan sekalian aib pakaian barang tersebut. Kal qamashi, lagu mana yang kata aib tu? Wadzalika uyubuha, dan bermula demikian aib-aibnya, aib sil'ah tadi. Kainun adalah ia kal qamashi. Kal qamashi, seperti kain tenun yang nipis. Mana tadi hilang. Seperti kain tenun al-madquqi, silap. Al-madquqi yang nipis. Al-qamashi, satu pakaian, satu kain qamash, al-madquqi yang jarang lah, yang tipis, yang jarang. Fa in akhfaitahu kunta zaliman wa ghashan wal ghashu haramun. Fa in akhfaitahu, maka jikalau akhfaitahu, menyembunyi ia engkau, akan dia akan al-qamash al-madquq tadi, kunta zaliman, niscaya engkau jadi zalim. Zaliman tu khabar kunta. Niscaya jadi zalim ia oleh engkau. Wa ghashan, lagi pula menipu. Wal ghashu haramun, sedangkan bermula menipu itu haram. Fil bai'i, haram ta'alluq fi. Fil bai'i, dalam jual beli, was sana'i dan pekerjaan. Baru lapang rumah tak ada orang. Baru lapang apa tahu. Serabut. Wa kadza yajibu ala man 'alima bil bai'. Sebab tu hampa kena beli rumah besar-besar. Ni rumah macam bilik macam mana? Seorang dengar tu sampai ke selatan dengar. Seorang bising sampai ke selatan dengar. Buat macam mana? Itulah kena beli rumah besar-besar. Yang beli rumah kecil-kecil. Tu Nabi SAW kata, antara sebahagian pada nikmat dia, iaitu rumah besar. Rumah tu selesa, bukan rumah besar, rumah selesa. Rumah selesa lah.
Tak ada gangguan. Tu nikmat besar tu. Nampak macam kecil, macam besar-besar. Tu nikmat besar. Ini kita ajar kita kawan tu. Kurang aku nak baca gitar pun macam tak mau baca gitar. Tak mau baca gitar kan, tutup kan, tak sempat pula nak khatam. Apa lagi nak buat tesih? Allah, memang tak jalan lah tesih aku kat rumah. Eceh. Buat macam mana? Tengah-tengah tengah malam pula. Allah, memang tak boleh tidur langsung. Kawan tu duk ngongeng apa benda aku pun tak tahu. Sampai naik pening tu, bagi apa orang tak mau. Apa dia tak tahu. Bagi pening tu. Pening tu. Dengan kita pening. Asalnya tidur pukul 12, tidur pukul 2. Tidur pukul 2. Tu bangun saya pukul 5.30 dah. Tidur 3 jam setengah. Tu siang orang tu. Jual barang dan dia kabur free postage. Padahal postage tu campur dah kali dengan harga. Nipu lah. Dia kira menipu lah. Macam tu lah harga diskaun. Payah. Dia kira menipu walaupun tak untung. Nipu juga tu. Contoh raya diskaun. Orang jual RM100. Macam mana? Orang jual RM100 asal harga. Lepas tu dia buat dekat poster tu RM150 asal harga, dia potong RM100. Maknanya konon-kononnya potong RM50 lah. Tu bohong kau. Walaupun tak ada untung pun. Bohong lah. Bohong tak bohong. Bohong tak bohong. Bohong tak boleh lari. Dia tak boleh bohong dalam perniagaan walaupun satu wajah sekalipun. Kena zuhirkan. Naik kat mana? Kalau contoh jual gitar kan. Gitar ni saya buat gitar ni saya buat apa tadi? Jadi lupa lah. Gitar ni Darul Minhaj contohnya. Gitar ni ada kemek sikit bahagian belakang. Kena kabur. Sebab bos tu dia terlajak lempak lagu mana atau orang Mesir contohlah. Sampai kemek sikit kena bagi tahu. Sebab apa? Sebab asalnya normal. Tak ada apa-apa kemek. Kemek pun kena bagi tahu. Ada dobit tulisan apa-apa kena bagi tahu. Tu kalau gitar lah. Sama lah barang lain pun. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, fil bai'i was-sanabi wa kadza yajibu wa kadza ay waka mana wa kadza ay waka izhari ay wa kadza izharika jami'a uyubiha, ataupun wa kadza wujubi izharika jami'a uyubiha. Begitu juga yajibu ala man alima bil bai'i aiban. Wajib atas orang yang mengetahui ia orang bil bai'i dengan jual beli tadi aiban, ada aib. Orang yang jual tu tahu ada aib. Tu dia kata kita kemek lah. Kena bagi tahu tu. Tak bagi tahu haram. Dah yang jual tu orang mengaji Mesir, dia tak mengaji tu, dia tak reti tu. Dia mengaji Mesir tak kabur pun, dia tak reti. Dia tak sampai bak kot. Dia tak mengaji bahjah kot kononnya. Mana tahu. Ni apa ni cerita pasal apa ni? Ada isu apa ni? Dia tak reti saja lah. Mengaji Mesir saja lah. Tak reti. Ataupun asalnya dia tu okey, tiba-tiba on the way nak hantar tu rosak. Kita kena minta maaf dan bertanggungjawab lah. Itu saja. Jangan buat lepas tangan lagu tu. Ada buat lepas tangan lagu tu. Tapi nak buat macam mana? Orang yang jual gitar tu orang awam menentuk hang lah. Dia buat negeri kat akhirat. Ayyubayinahu. Apa benda pula ni? Ayyubayinahu tu fa'il yajibu. Takwil masdar fa'il yajibu. Bayyana yubayinu tabyinan ay yajibu tabyinuhu. Itu. Bahawa menerang ia man tadi akan aiban tu. Titik. Kena terang lah. Ni ada kemek sikit kita ni. Ini ada baju ni elok, ridok ni elok, tapi dia punya benang ni 1-2 urat dia terputih. Kena kita tahu. Kalau dapat macam tu, kena pegang dia. Orang soleh tu. Sebab itulah kalau lah seseorang tu sebab tu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia tak bagi orang masuk pasar melainkan orang reti jual beli, sama ada penjual atau pembeli. Tak boleh, hukum dia haram masuk pasar kecuali orang yang reti bab jual beli. Sebab tu kena reti bab muamalah.
Eh, kalau nak ambil untung lah, ada tak? Boleh ambil berapa peratus ke? Hang ni cakap ni macam kawan yang bagi soalan betul-betul. Kalau ambil untung boleh tak? Ambil untung lah. Ambil untung lah. Soalan umum aku pun tanya umum lah. Ambil untung lah. Tu jawapan dia. Ingat pekoh ni ijmali kot. Pekoh ni tafsiri, kena tafsir lah. Macam orang tanya. Syarat jamak takdim ni apa? Apa? Macam mana orang tanya? Contoh orang tanya soalan apa? Apa tak ingat. Tak ingat lah. Ataupun bahik lah, bahik. Orang kata bahik. Kalau saya mari hik belah 1 sampai 17 bulan, mana hik orang nipah? Ampal otak dapat. Senang sangat soalan. Bukan senang soalan. Senang sangat tulis soalan. Jawapan payah. Jawapan payah. Harga sekian tapi untuk kamu sekian-sekian. Padahal harga sama dengan barang lain. Nasib baik belajar. Husnuzan je lah. Apa tu? Harga sekian-sekian untuk kamu sekian-sekian. Harga ni dia harga jual ni ikut itu lah. Harga yang tak boleh macam ni je. Yang tak boleh macam ni. Yang tak boleh je jual RM50. Dua orang nak beli benda yang sama. Dua orang nak beli benda yang sama. Lepas tu kita pun sama ada kurang atau tambah. Nak bagi lebih ke kawan seorang ni. Padahal nak beli seorang tu. Tu tak boleh. Contohnya si A nak beli barang ni 50. B pun nak beli juga. Tapi kita kesian ke B ni. B ni sepupu kita apa. Tapi A minta dulu. A minta dulu. Dia pun naikkan harga. Tu tak boleh. Dia tak boleh. Ataupun diturunkan harga. Dia turunkan harga. Dia turunkan harga macam mana kalau dua orang beli? Biasa naik ya. Biasa naik. Tu tak boleh Baik. Tu tak boleh Orang naik. Dua orang nak beli benda sama. Harga asal 50. A minta dulu, tiba-tiba kita nak bagi dekat B sebab B tawarkan harga lebih tinggi. Tu hukum dia haram. Tu muamalat belaka tu tu kena mengaji muamalat lah tu. Dah panjang tak sempat tu habis. Kemudian Nabi kata ma'afadahu, barang yang telah berfaedahkan dia akan barang As-Suhaimi oleh As-Suhaimi fi Lubabil Talibin, adalah kitab Lubabil Talibin. Bagus kitab ni. Kita tak tahu, tak pernah jumpa pula kitab Lubabil Talibin ni. Kitab Syekh As-Suhaimi, pengarang kitab Hasyiah As-Suhaimi ala Syarahid Hidi ala Ummi Barahi. Jadi jual beli kena jaga. Tambah online pula kena jaga menipu tu banyak lah. Kena bagi tahulah. Kalau poster free. Kalau kena bayar berapa. Kena bagi tahu hakikat dia. Kalau ada cacat kat mana. Ada terputih tak mana. Nak beritahu. Baru orang kata orang mengaji jual ni. Orang pun suka nak beli walaupun kita tak apa nak laku mana. Sebab apa? Sebab jujur. Ni karipak bukan inti kosong. Ni karipak saya jual ni separuh kosong. Kena bagi khabar tu. Kalau dia beli karipak tu keadaan memang ghaliknya karipak tu memang ada isi penuh, tiba-tiba dia jual separuh, tu zalim tu. Pasal Ramadan jual karipak kosong. Tak boleh tu, hukum haram. Puasa saja. Tapi buat benda haram tu puasa. Apa dah? Jual karipak inti kosong. Orang harap ada penuh isi. Karipak kosong, hukum dia haram. Hukum dia haram. Sebab apa? Menipu lah. Orang ingat karipak tu penuh RM5 tu. RM5. Lepas tu dia jual apa? Dia jual RM5 juga lah. Tapi separuh. Inti separuh kosong. Tu zalim. Bohong orang. Patutnya kena kata lah, ni saya jual ni RM5, ni karipak sebelah kosong, sebelah diisi. Tak apa, kalau tu lah aku pun main beli.
Sebab apa? Memang sempoi lah. Ni memang habak detail. Orang lain pun tak habak detail ni. Hang kata separuh kosong, separuh isi. Memang aku pergi beli walaupun tak sedap. Sebab apa? Sempoi hang ni. Jujur telajak. Memang bagus ya. Tapi tak ada lah orang buat tu. Sebab apa? Tak mengaji tu ya. Harga kamus model 40. Awak hang jual kamus ke? Dia jual 120. Lebih harga model. 3 kali ganda. Adakah ada syarat khusus untuk ambil untung banyak? Mana? Untung sekali ganda ke? Untung 2 kali ganda ke? Atau harga nak jual tu ikut suka kita? Ikut suka dia. Harga nak jual barang. Harga nak jual barang. Untung tu. Untung tu. Kalau jual tu kena tengok lah. Kalau untung tu orang panggil tak memudaratkan penjual lain, tak apa. Tak mudarat macam mana? Macam mana? Nak kata? Ambil untung lebih ni, kalau lebih terlajak masalah juga. Dia kena terlebih, dia kena ambil untung ni kadar sepatutnya. Dia tidak ada dobit tertentu. Ikut harga pasaran dia panggil. Dia tak mari. Ikut harga pasaran lah. Ikut rate semasa. Macam orang simpan dalam kedai lah, gula. Kan? Isu gula contoh. Dia simpan gula. Pas jadi naik dia jual. Padahal hak jual tu barang gula lama. Dia jual harga baru. Tu masalah. Tak betul ya tu. Tak betul. Dia kena ikut harga pasaran lah. Harga pasaran lah, tak terlajak mahal sangat. Mahal yang orang kata, "Huish, ada mahal terlajak ni." Tapi kalau mahal tu memang dia jual mahal tu lain lah. Ni mahal terlajak yang orang tak boleh fikir, ada jual macam ni. Contoh nasi lemak. Nasi lemak ayam telur dia jual RM100. Kalau RM100 tu tepi jalan, orang terfikir lah, terkejut lah, ada RM100 tepi jalan. Kalau restoran mahal boleh tahan, sebab memang badan lah RM100 tu memang dia berguna ingredient yang mahal-mahal ya. Memang RM100 padan lah. Tapi kalau tepi jalan ya, tak jam RM100. Pakai bahan market ya, jam lah. Macam baru ni raya, rata-rata kedai ais batu tak ada. Lepas tu, kalau dia ada stok ais batu banyak, lepas tu dia sorok, kemudian jual dengan harga yang mahal, tu pun tak kena dak. Itu pun tak kena dak. Ais batu tak ada. Kalau dia ada stok ais batu banyak, lepas tu dia sorok tu bila? Kemudiannya jual dengan harga yang mahal. Jual bila? Sorok waktu sebelum puasa ke apa ke. Jual harga yang mahal. Ya, mahal tu mahal yang tak, orang panggil tak terlajak. Orang panggil apa? Yang tak sepatutnya tak boleh lah. Kalau mahal tu sebab apa? Sebab mahal ni sebab biasanya orang berhajat contohnya. Dan memang kalau orang berhajat memang orang jual harga gini. Tak apa. Macam contoh emas lah. Emas asal murah ya. 10 emas RM10. Tapi waktu Covid orang jual mahal. Sebab memang waktu Covid ni orang berhajat, jadi memang orang harga pasaran harga pasaran yang goliknya orang berhajat ni harga dia memang RM20. Asalnya RM10. Tak apa. Tak apa, memang time dia begitu. Tapi kalau time dia tak sepatutnya gitu, kita jual gitu, salah macam tadi bak gula tu lah. Gula yang sepatutnya jual RM10, dia simpan. Tunggu harga naik. Yang harga tu sepatutnya RM10, tunggu harga naik tu untuk gula yang baru, dia pergi jual hak gula lama tu untuk harga yang baru. Tu masalah. Habis wasakhau. Tu dalam kitab fiqh sebut, kalau seseorang tak boleh nak tayamum, dia kena guna air. Sampai tahap kena beli air. Boleh beli air, wajib dia beli air kalau dia guna harga pasaran. Guna harga pasaran, bukan harga terlajak. Kalau harga terlajak, meskipun mampu, tak apa, tak payah beli, tak apa. Terlajak. Harga terlajak mahal. Sebab harga tu harga yang bukan di pasaran. Yang harga pasaran. Dia panggil apa? Musyarak.
As-samanu napa tak ingat dah. Kaedah sarah. Apa istilah sarah? Dia kena apa, orang yang jual air tu kena jual air harga pasaran. Dan dia mampu beli. Kalau mampu beli wajib belilah. Wajib beli air lah, tak boleh tayamum. Kalau dah jual harga pasaran tak mampu beli, tu tayamum lah. Dia jual harga pasaran. Jual harga pasaran. Itu juga mahar yang ditetapkan. Mahar pun ada tobik nama mazhab Syafi'i kau. Kalau terlajak daripada 500 dinar ke apa? Dinar ke dirham, tak ingat dah. Itu masalah. Tapi tak ada masalah. Tapi nak kahwin memang nak kahwin, tapi jangan terlajak lebih daripada harga tu. Dia jadi lain. Dia jadi orang panggil satu benda lain dah. Ketetapan mahar tu lain dah. Ketetapan mahar daripada 10 dirham kepada 500 dirham, antara tu. Tu mahar. Tu lambat nikah lah. Tak silap 10 dirham. Dirham lah. Dinar tu besar sangat. 10 dirham sehingga 500 dirham. Tukar lah. Kali duit Malaysia berapa ringgit. Itu sahaja mahar yang ditetapkan, disunatkan untuk tetap mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi lain. Atas pada tu rasanya makruh. Atas pada 500 dinar rasanya makruh. Tak ingat lagi tu makruh ke haram ke, kau kilah ke apa, tengok sendiri nanti. Tengok lambat mahar. Wasakha'u wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. As-samanu suq. Hang biar betul hang pak as-suq tu apa pak kok mana jadi sifat pula pak hang ni ngaji banyak dah. First class graduation dah. Apa mai? First class dah. Tapi macam tak first class pun. Aduh lah, as-samanu suq pula dah. Ya Allah ya Rabbi, tolonglah. Hang ngaji dengan siapa as-samanu suq ni? Jangan cakap ngaji dengan aku lah. Aku tak mengaku. As-samanu suq dah. Allah, mampus. Jangan ni mudir dia apa? Mudir apa 40 orang apa? Mudir tu aku. Aduh, teruk teh pak Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Satu pengumuman. Nanti di hari khatam lepas asar tu, insya-Allah lah kita ada baca sikit musasar nak bagi. Sekali musasar ridha tu. Jadi yang hari tu dapat lah. Musasar ridha tu. Lain musasar tu insya-Allah lah. Kita tengok file kita, lama tak tengok file sanad kita. Apa dia kita dapat aku tak tahu. Apa habis. Yang ridha tu kita beli ridha. Kita hadiah ridha raya lah. 7 ridha lah kita beli. Tu dapat tu kata. Jazah ridha tu. Wallahu ta'ala alam.